Selamat pagi guys, seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya guys. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like dan tampilkan komentarnya. Inilah satu curhatan Dato' Om Kim Sui guys. Ketika itu bermula dengan kekalahan 2-1 kepada Kuala Lumpur City FC pada suku akhir Piala FA di Stadium Likas Kota Kinabalu pada 28 Mei. Memecahkan rekor tanpa kalah di tempat sendiri, mengesahkan kebimbangan Kim Sui setiap kali bertandang ke Semenanjung. Pasukan Sang Badak tewas 2-1 kepada Kedah Darul Aman FC di Alor Setar pada 2 Juni lalu. Sudah 8 menit permainan, Gabriel Perez mendahului walaupun jaringan gol. Selama 6 hari, sebarang harapan untuk pulang dengan sekurang-kurangnya 3 mata musnah menerusi jaringan Ahmad Nabil Ratopi ketika tewas 1-0 kepada PDRM FC di Stadium Majelis Bandaraya Petaling Jaya. Episode kepahitan berulang apabila dia hanya membawa pulang 1 gol dalam beberapa seri perlawanan menentang Johor Darul Ta'zim, LCT FC dan Negeri 9 FC dari 31 Maret hingga 10 April. Sab FC telah dipintas oleh Sri Pahang FC dan Kidi FC, kehilangan 6 mata dan jatuh ke tempat kelima. Tetapi 2 kekalahan membantu mereka jatuh dari tempat ketiga. Kim Sui benar-benar bimbang guys. Masa itu karena pasukan Sabah berada dalam keadaan yang teruk, Kim Sui berharap untuk mendapatkan semula rentak permainan. Kim Sui merasakan berehat daripada perlawanan liga bagi pihak kalender antarabangsa FIFA adalah seperti memberi pasukan kehidupan kedua dan merenung diri mereka dan keazaman mereka tentang apa yang perlu dilakukan. Kali pada 26 Juni, Milos menunjukkan keazaman berbeza apabila Sadil Ramdhani, Stuart Wilkin dan Badrul Bahtiar dinamakan dalam kemenangan 3-0 ke atas Kelantan United di Stadium Sultan Muhammad IV di Kota Baru dan membuat keputusan senarai penjari. Jurnalis itu percaya kemenangan itu akan menjadi titik perubahan untuk meneruskan kenaikan pangkat, dilengkapkan dengan penambahan 2 pemain baru yaitu Raymond Makado dan Miguel Fuentes apabila jendela perpindahan kedua dibuka pada 5 Julai. Dia berharap si Fuentes yang berusia 32 tahun itu atau hanya dikenali sebagai Sifu diumumkan berpindah ke Sabah pada awal Juni lalu di tengah-tengah desas-desus perpindahan ke PDRM FC. Tetapi atas sebab tertentu pihak pengurusan kemudian memutuskan untuk meninggalkan ketua jurulat itu, membiarkan Azumi Aziz berehat tanpa memberi apa-apa balasan, membawa kepada kekeliruan. Dianggap sebagai salah seorang pemain terbaik Kelantan FC, Sifu mempunyai masalah dalaman sendiri dan boleh memainkan beberapa posisi sebagai bek kanan, sayap kanan, dan pemain tengah yang sepatutnya menjadi aset. Ketiban beliau menambah senarai yang berbagai kepada barisan Sab FC, disokong oleh 2 pemain yang cemerlang dalam 2-2 pertahanan dan serangan, Jafri Firdaus dan pengimpor Korea Selatan yaitu Ko Kwon-min. Makado yang berusia 32 tahun dipilih untuk pengalamannya dalam Liga Azerbaijan, menjaringkan 10 gol dan memberikan 4 bantuan gol dalam 32 penampilan untuk Gabala FC. Sifu telah berlatih selama lebih 2 minggu dan Raymond telah berlatih selama kira-kira seminggu. Kim Sui tidak akan merekrut mereka karena kedua-duanya memerlukan masa untuk membiasakan diri dengan pasukan baru mereka. Daripada kedua-dua pasukan ini, Sifu mempunyai sedikit kelebihan karena mereka bermain dalam liga yang sama dan mempunyai pengalaman bermain menentang pasukan lawan yang sama. Sadil baru saja pulih dan Darren Lock masih dibelenggu kecederaan. Jadi penambahan kedua-duanya akan menjadi tambahan yang dialu-alukan untuk kesalahan yang sangat meledak. Tidak jelas sama ada kehadirannya akan mencukupi untuk memenuhi keperluan pasukan. Tetapi dengan kebanyakan pasukan lain juga menggunakan tingkat perpindahan untuk mengecas semua baterai mereka, Kim Sui memilih untuk mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Dia menjagakan Sifu dan Raymond dapat memberi impact kepada pasukan dan mengisi kekosongan yang wujud sebelum ini. Sebagai sebuah pasukan, Sabah mesti terus berusaha untuk meningkatkan prestasi mereka karena tidak melakukan apa-apa dengan harapan tiada perlawanan mudah selepas itu bukanlah satu pilihan untuk pasukan. 2 perlawanan di tempat sendiri dijadwalkan menentang Kuching City FC 8 Julai nanti dan Sri Pahang FC 15 Julai nanti, diikuti dengan lawatan ke Penang FC 30 Julai. Kim Sui berkata dia perlu menggunakan permainan itu untuk meneruskan trajektori menaiknya.
Masih terlalu awal untuk meramalkan pusingan kedua ini, tetapi setiap pasukan akan diperkuatkan dengan penambahan pemain baru. Sabah pastinya perlu melakukan sesuatu untuk mengelak terus tersingkir daripada persaingan. Oke, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan ternyata berikan komentarnya. Terima kasih. Salam Mamayo Bola.